أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah, Tuan Imam, Al-Afadilah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang penuh dengan ketenangan, sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Para malaikat melebarkan sayapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rahmatnya. Dan mudah-mudahan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah para jemaah sekalian, sama-sama kita mulakan majlis pada malam ini dengan berselawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka surat 331 yang ada kitab pada muka surat 331. Jadi tuan-tuan, dalam bicara berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil keputusan terhadap beberapa tawanan dan juga mengampunkan beberapa tawanan. Jadi pada muka surat 331 itu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampunkan beberapa orang tawanan dan dibebaskan tanpa membayar tebusan. Di antara mereka ialah Al-Muttalib bin Hantab, Sayfi bin Abi Rifa'ah dan Abu Izzah Al-Jumahi yang dibunuh semasa menjadi tawanan dalam peperangan Uhud, yang kisahnya akan disebutkan nanti. Manakala yang lainnya sebagaimana yang disebutkan pada kuliah yang lalu, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bayaran tebusan daripada mereka, iaitulah jumlah bayarannya antara 4, 3 dan 1,000 dirham, bayaran bagi tebusan-tebusan tersebut. Dan jikalau ada daripada kalangan tawanan-tawanan orang-orang Mekah yang mereka ini pandai menulis, pandai membaca, dan dia tak mampu untuk membayar tebusan-tebusan tersebut, maka mereka ini dikenakan untuk mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah, sehinggalah kanak-kanak itu pandai membaca dan pandai menulis. Maknanya bayar tebusan ataupun menggantikan tebusan ini bukan sekadar mengajar. Kadang-kadang ada bayaran yang dia sekadar mengajar, tuan-tuan, belum tentu dia ajar tu dapat pada belajar. Bayar dah, yuran dah bayar dah, tapi yang diajarnya itu belum tentu lagi anak ni pandai. Tapi dalam kes tebusan ini, fa subhanallah, diberikan syarat kepada mereka untuk mengajar sampai anak-anak itu pandai menulis dan pandai membaca. Jadi itu sebagai tebusan buat mereka. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membebaskan menantunya
Menantunya, maknanya menantunya yang menjadi tawanan. Ada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah suami kepada Sayyidatina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abu Al-As. Abu Al-As masa ni belum memeluk agama Islam. Jadi kisahnya tuan-tuan, Sayyidatina Zainab ni telah mengutuskan harta untuk membayar tebusan bagi suami dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa mengendalikan urusan tawanan-tawanan peperangan Badar ini, tiba-tiba ada salah seorang daripada tawanan ni menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam peperangan Badar bersama dengan orang-orang musyrikin Quraisy, iaitulah Abu Al-As. Dia Islam tapi selepas daripada peristiwa. Masa ni masih lagi pihak musyrikin. Jadi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tebusan, rupa-rupanya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Zainab, masa ni berada di Mekah. Dia telah mengutuskan harta Sayyidatina Khadijah ataupun kalung Sayyidatina Khadijah. Diutuskan kalung isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta sebagai tebusan untuk suami dia ni. Subhanallah, nak kata betapa dia sangat menyayangi dan mengasihi suaminya Abu Al-As. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan kalung tersebut, tengok kalung ni, pertamanya teringatlah memori dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, iaitulah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah ni, kalau kita sama-sama singkap kisah dia tuan-tuan, dia punya pengorbanannya, ya Allah, tak ternilai. Sungguh luar biasa perjuangannya, susah dan senang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan seperti tulang belakang dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua orang yang hebat dalam perjuangan Nabi. Pertamanya Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan yang keduanya iaitulah Abu Talib. Abu Talib ni dia pemimpin dan dia pendukung perjuangan, walaupun banyak riwayat mengatakan bahawasanya beliau tidak memeluk agama Islam. Ada sedikit segelintir yang sebut dia masuk Islam, tapi memang banyaknya sebut dia tak masuk Islam. Jadi dua orang yang banyak berjasa pada agama Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya kehilangan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid sangat memberikan bekas pada hati Nabi SAW. Sampai tahun itu dinamakan sebagai tahun kesedihan. Punya dahsyat. Nabi SAW ni kalau ikut kehilangan orang yang disayangi ni bukan sekali dua tuan-tuan, banyak kali. Start daripada lahir lagi dah tak ada bapa. Kemudiannya pada usia 6 tahun kehilangan ibu, usia 8 tahun kehilangan datuk sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya pada ketika sudah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, 2 kali anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia semasa kecil. 2 kali ujian yang sangat besar. Dia sekali pun dah dahsyat dah, kan? Ini 2 kali berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saat kematian Sayyidatina Khadijah, Nabi SAW berasa amat sedih, sampai dinamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan, Amul Huzun. Nabi SAW namakan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Kemudian pergi ke Taif, tambah lagi pula kesedihan di Taif, lagi dahsyat. Tapi daripada kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hadiah yang besar, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu hadiah yang agung lah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang agung yang sememangnya mana-mana manusia
mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali mampu untuk menghadiahkan perjalanan yang seumpama dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ujian, dalam keperitan, sebenarnya ada cahaya yang Allah Taala anugerahkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi SAW tengok kalung Sayyidatina Khadijah banyak memori, ada memori, rasa sayu di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kebenaran para sahabat. Nabi SAW tak buat keputusan terus, minta izin, bagi tahu dulu kepada para sahabat untuk membebaskan Abu Al-As. Sahabat-sahabat menerimanya kerana permintaan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya power yang ada pada Nabi lah. Sama ada nak mereka ini diambil bayaran tebusan ataupun dibebaskan saja. Dalam kes Abu Al-As, tuan-tuan, ni antara kelebihan lah, syafaat jugalah kita sebut. Ke hari akhirat kelak ada syafaat ni tuan-tuan. Ada yang mereka tak dihisap, ada mereka yang banyak selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ni di hari akhirat nak yang itulah. Kita baca selawat, kita selawat kat Nabi SAW, kita bicara tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harapkan itulah. Semoga mudah-mudahan dipermudahkan hisab dan dapat syafaat. Dalam kes ni macam syafaat lah. Sayyidina Abu Al-As masa ni walaupun dia kafir, kerana nampak kalung Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, pula tu yang dihantar oleh anak dia sebab untuk menebus suami dia. Jadi tengok kalung, mula rasa tersentuh hati. Kalung tu pula milik insan yang paling disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harap macam tu hari akhirat kelak, berkat salawat kita, Nabi SAW anugerahkan buat kita semua syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tertera nama kita tuan-tuan, dalam kita berusaha untuk mencontohi dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang antara amalan yang luar biasa sebenarnya, amalan selawat, majlis yang kita bicarakan tentang Nabi SAW, sebenarnya antaranya dengan matlamat tujuan untuk hadir rasa cinta kepada Rasul, supaya kita kenal, supaya dapat kita mencontohi, mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuncak dalam cinta kepada Nabi SAW iaitulah syafaat. Syafaat. Cinta dengan manusia belum tentu lagi ada kelebihan dia. Belum tentu cinta kepada orang yang cinta kepada artis sebagai contohlah, contoh punyalah sayang, punyalah idola, belum tentu ada syafaat ke akhirat. Takut-takut dapat bala pula, walaiyazubillah. Tapi cinta kat Nabi ni dia special, dia akan menghadirkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak selawat, kita sama-sama banyak selawat. Dalam kisah ni diibaratkan seperti syafaat, ibaratnya macam tu masa di dunia. Nabi SAW tengok kalung, ada pula anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk membebaskan suaminya dengan diberikan kalung Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Lalu dibebaskan Abu Al-As, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat kepada Abu Al-As supaya menceraikan Zainab. Lalu dia pun pulang menceraikan Zainab. Kemudian Zainab pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Zaid bin Harithah dan seorang lelaki Ansar sambil berpesan, tunggulah di Batni Ya'jaj, sehingga apabila Zainab sampai kepada kamu, temanilah dia
Lalu mereka pun keluar dan membawa balik Zainab bersama mereka. Kisah tentang penghijrahan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat panjang dan memilukan. Kerana ada yang menyebutkan ketika mana Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah, ramai daripada kalangan pihak musyrikin ni cuba untuk menyekat, nak tangkap. Tapi ada daripada kalangan ahli keluarga, dia ramai keluarga, antaranya Abu Sufyan yang antaranya mengiringi dan akhirnya berjayalah dalam penghijrahan Sayyidatina Zainab. Tapi kemudiannya Sayyidina Abu Al-As masuk Islam, pergi ke Madinah. Bermula dengan dia meminta izin agar supaya harta-harta yang dirampas itu dipulangkan kepada dia. Dia tak masuk Islam ketika mana dia jadi tawanan. Tak masuk Islam ketika itu, walaupun ditawarkan, dia tak masuk Islam. Tapi dia minta izin supaya harta-harta yang merupakan harta-harta milik orang-orang Quraisy itu dikembalikan kepadanya, kerana dia bertanggungjawab pada harta-harta tersebut. Sehinggalah harta itu dikembalikan, dia pun bawa pergi Mekah, balik semula ke Madinah. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka bertanya, kenapa tak masuk Islam awal-awal? Kan settle awal. Kerana dia tidak mahu orang mengatakan bahawasanya dia memeluk Islam kerana dia dalam keadaan menjadi tawanan, kerana terpaksa itu. Nak masuk Islam akhirnya dibebas, bukan kerana itu. Jadi dia nak settlekan semua biar dia bebas, betul-betul bebas. Semua harta-harta yang menjadi tanggungjawab dia dah dipulangkan. Kemudiannya barulah dia masuk Islam, biar nampak keislamannya itu benar-benar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin para jemaah sekalian, pun begitu, sekiranya sememangnya ada seseorang yang dia memeluk agama Islam dan kita menyangkakan dia masuk Islam itu untuk menyelamatkan dirinya. Peristiwa ni berlaku tuan-tuan dalam peristiwa Wadi Al-Qura kalau tak silap. Ada seorang sahabat bunuh lelaki itu. Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, dan lelaki itu adalah pemimpin daripada kalangan musuh Islam lah. Tapi dia masuk Islam. Tiba-tiba sahabat ni, kalau tak silap namanya Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Zaid ataupun Abu Al-As, lebih kurang antara 2 sahabat, bunuh lelaki itu setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sahabat ni menyangka dia masuk Islam adalah untuk apa? Untuk selamatkan nyawa dia. Sebab tu dia masuk Islam, lalu dibunuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya seolah-olah memerli sahabat, adakah kamu belah hatinya? Kamu tahu ke hati dia? Ni persoalan yang selalu berlaku. Kadang-kadang ramai daripada kalangan orang bukan Islam masuk Islam, yang ramai orang Islam ragu-ragu akan keislaman dia, walaupun mungkin memang dia masuk Islam tu bukan kerana hakikat nak masuk Islam. Tapi kita ni tak boleh baca hati orang, tuan-tuan. Kita tak boleh tahu. Jangan sesekali kita kata saya boleh baca hati. Dia masuk Islam bukan kerana Islam. Tak boleh, kita tak boleh. Kita ni dalam kaedah sebut nahnu nahkum bil-zawahir. Kita hukum yang zahir. Wallahu ya'lamus sarair. Allah Taala yang maha mengetahui apa yang ada pada isi hati, kandungan hati orang. Kita tak boleh tahu. Jangan sesekali kita nampak ni sebab ni lah ni masuk Islam kerana apa. Ada orang nak masuk Islam, dia nak masuk Islam betul, tapi ustaz ni pergi tanya, ni nak masuk Islam ni sebab apa? Sebab harta kan. Tu itu dia. Awal-awal lagi dah spoil lah, ibarat kata dah bagi spoil lah kan. Jadi dia masuk Islam sama ada kerana harta, sama ada kerana wang, sama ada kerana apa sahaja sekalipun, tuan-tuan, itu adalah rahsia dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak hukum. Sebab dalam peristiwa dalam kes itu, sahabat yang bunuh ni, Nabi SAW tanya dia,
setelah dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, walaupun dalam keadaan dia agak terdesak ketika itu, memang dah jadi tawanan, kemudiannya dia memeluk agama Islam pada saat ketika itu. Nampak benar masuk Islamnya itu kerana apa? Kerana nak menyelamatkan nyawa dia. Nampak zahir macam tu, tapi Nabi SAW tegur sahabat, tegur, adakah kamu membelah hati dia? Nampak ke? Nampak ke hati dia? Baik muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Demikian sebenarnya kalau ada orang minta bantuan kat kita, ramai kalau kita kata ni bohong, ni tipu, padahal tak tahu lagi kan, awal kita dah judge dah, ini tipu ni, entah-entah betul kan, mana tahu betul. Tuan-tuan pernah rasa dalam keadaan yang benar-benar sangat memerlukan, terdesak, susah sungguh, pernah rasa tuan-tuan? Kalau tanya pengalaman saya, banyak kali ya Allah, kalaulah Allah Ta'ala tak hantar orang tolong, nescaya habislah kan. Pernah sekali, ni kes tak lama, baru dalam beberapa minggu lepas, balik daripada kuliah Masjid At-Taqwa masjid, naik motor, naik motor lalu diuk macam biasa, minyak motor dah menyala, tapi jalan jugalah, tawakkal ala Allah. Tengah-tengah diuk, tiba-tiba motor berhenti. Saya kata apa pula ni ya Allah, kalau dah dekat-dekat dah keluar diuk, tahan lagi tengah diuk, macam mana ni? Sudah dah lah pakai jubah ni kan, nampak kalau tolak motor nampak sangat tak elok tapi berlaku, minyak motor habis lah cerita dia. Kemudiannya baca bismillah, ya Allah bismillah, start motor, tak hidup, tak nak hidup. Biasa dengar cerita wali-wali tu baca bismillah hidup, rupanya tak berapa nak wali rupanya dia nak minyak dia nak petrol juga kalau cerita wali Songo ke apa, dia ambil air tepi tu letak, hidup terus. Kita tak berapa nak wali, bismillah tak hidup, jadi ujungnya tolak juga tolak tuan-tuan. Jangan buat cerita tolak. Banyak kereta lalu, motor lalu, saya kata siapalah yang akan buat, yang akan berikan belas kasihan. Dalam susah lah tu, tengah-tengah tu berapa kilo lagi nak tolak ni, pakai jubah kan. Jadi ada seorang budak berhenti, minyak habis bang, habis, tak apa saya tolak ya Allah, datang bantuan daripada Allah kan. Kadang-kadang memang kita ni memang ada waktu ketika susah sungguh, yang memang bukan bohong-bohong, bukan tipu, memang kadang-kadang berlaku. Dan Allah Ta'ala hantar daripada kalangan banyak motor-motor tu, ada seorang budak tolak motor, tolak sampai stesen minyak. Baik budak tu, ya Allah, sampai stesen minyak. Saya kata tak apalah, sampai lepas diuk cukup lah, saya call anak murid hantar minyak. Tak ada, hantar sampai stesen minyak. Masya Allah, benar bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita saya lah. Banyak cerita lain lagi, tapi saya rasa mungkin itu kita boleh kongsikan pada hari yang lain. Tuan-tuan, nak sebutkan memang ada ketika yang memang saat betul-betul susah. Tapi kalau orang yang sentiasa rasa su'udzan, ni nama su'udzan, ini tipu ni, ni bohong ni, sudahnya dengan kita membohong, kan, kita juga penipu. Memang ada orang menipu yang macam tu. Baik, balik pada kisah Islamnya Sayyidina Abu Al-As radhiyallahu anhu, dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Suhail bin Amru ialah salah seorang tawanan. Suhail bin Amru ni dalam peristiwa di Hudaybiyah, dah berapa kali orang-orang Quraisy menghantar utusan kepada Nabi SAW untuk buat deal, semua tak berjaya, sampai pada Suhail bin Amru. Suhail ni kalau ikut bahasa Arab sahlun ni maknanya mudah. Nabi SAW tengok dia, urusan kita ni akan dipermudahkan. Suhail, sebab nampak Suhail datang kan. Kalau ikutkan sebelum tu memang semua tak jalan, tak boleh masuk. Sampai Suhail, sehingga akhirnya terjadinya perjanjian Hudaybiyah.
yang disebutkan sebagai sulhu Hudaibiyah. Baik, jadi semasa dia menjadi tawanan, dia seorang ahli pidato yang celupa. Ni masa zaman musyrikin dia. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cabutkan 2 batang gigi tengah Suhail bin Amru. Ni zaman jahiliah dia lah. Zaman jahiliah dia. Ada zaman sahabat-sahabat lain kalau cerita zaman jahiliah dahsyat lagi, kan? Sayyidina Umar dahsyat lagi, kan? Kisah dia macam mana dia menyakiti sahabat-sahabat, tapi setelah Islam dia jadi Islam yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benar Islam. Ni semasa jahiliyah dia. Dia seorang ahli pidato yang sangat celupa. Lalu Sayyidina Umar, kerana kata-kata yang dikeluarkan oleh Suhail bin Amru ni sangat memedihkan, sangat memedihkan hati, berat nak terima. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, cabutkan 2 batang gigi tengah Suhail bin Amru. Memang ada kelebihan daripada kalangan manusia ni tuan-tuan, dia boleh mengarang kata-kata yang menyebab kata-kata itu sama ada dia menyukakan orang ataupun menyakitkan hati orang, dengan menggunakan pidato ataupun syair bahasa Arab. Kalau daripada kalangan sahabat ada juga kalangan sahabat semasa peristiwa umrah qada, selepas sulhu Hudaibiyah tahun depan umrah qada, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah amanah masa tu. Subhanallah, orang musyrikin marahnya tak terhinggalah. Orang Islam datang buat umrah, tawaf, marahnya kepada Nabi SAW, marah sungguh, sehingga mereka memerli Nabi SAW. Mereka ni dah terkena penyakit Yathrib, mereka ni terkena penyakit Yathrib, kata mereka kepada sahabat-sahabat yang tawaf. Seramai 2,000 orang sahabat yang tawaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat untuk berlari-lari anak. Masa ketika itu lari-lari anak 3 round yang pertama sunat. Siapa-siapa tawaf pun lari-lari anak. Antaranya kerana peristiwa itulah, untuk menunjukkan kekuatan orang Islam. Dan Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat untuk tawaf yang lelaki secara berittiba', buka bahu belah kanan, untuk menunjukkan kekuatan juga dalam peristiwa umrah qada. Dan ada sahabat masa tengah tawaf, duduk depan sekali, dia bersyair, syair. Dia tawaf biasanya kena buat apa? Kan? Biasa kita baca doa, kan? Tu yang sebut tak semestinya berpandukan buku doa. Tu namanya tak semestinya. Boleh dengar baca Quran, boleh. Sahabat ni dia syair. Lalu Sayyidina Umar kata, di depan Nabi SAW pun kamu nak bersyair? Sahabat ni punya syair memang untuk menyakiti, untuk memerli orang-orang musyrik. Nabi SAW pun semasa tawaf tu berlari-lari anak untuk menunjukkan kekuatan, berittiba' untuk menunjukkan kekuatan. Tiba-tiba ada sahabat baca syair tengah tawaf, syair juga untuk apa nak sebut, bukan menyakiti ataupun ni lah, bagi padu kepada orang musyrik. Nabi SAW sebut, kan, biarkan dia, kerana kata-kata syairnya itu lebih tajam daripada panah lebih tajam daripada panah. Baik, jadi muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Tak dapat habis cerita Suhail bin Amru ni, insya-Allah kita akan cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.